Okay, start. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, sihat ke tidak? Alhamdulillah saya sihat. Okey. Boleh tak saya nak teruskan dengan pertanyaan saya? Adakah awak sudah bersedia? Ya, saya sudah bersedia. Okey. Saya nak tanya awak, boleh tak awak ceritakan sedikit latar belakang awak dari segi bangsa, nama awak dan juga family awak, Boleh. umur? Boleh? Nama saya Nur Syazah Wahidah binti Ahmad Jafri. Saya berumur 21 tahun Ya. dan saya merupakan pelajar daripada Universiti Utara Malaysia. Saya ambil kos Ya. Counselling, Bachelor of Counselling, dan saya mempunyai 4 orang adik-beradik, termasuk saya. Ya. Yang pertama bernama, yang kedua bernama Nur Najwa, Nur Najwa Najah binti Ahmad Jafri. Yang kedua Ya. lelaki, Ahmad Amirul Aiman. Yang ketiga yang bongsu adalah Nur Amirah Husna. Dan saya mempunyai ayah dan ibu dan ayah bernama Ahmad Jafri bin Harong dan ibu saya bernama Suhaidah binti Embong. Kami semua berasal daripada Melayu. Cumanya nenek saya iaitu ibu kepada ibu saya merupakan mualaf. Nenek ataupun moyang kepada ibu saya tu merupakan seorang apa ni? Orang Cina. Uh, Kiranya nenek saya tu mualaf lah. Nenek moyang saya tu Cina asal. So nenek saya mualaf dan kiranya mak saya ni Islam lah, Melayu daripada lahir lah. Cuma nenek saya je lah yang ada keturunan Cina mualaf. Macam tu. Kiranya keluarga daripada nenek Cik Saza ni pada Cina. Tapi Ah, Cina yang mana? moyang Cina asal. Cuma nenek saya tu je sempat masuk Islam. Kira-kira mualaf lah. Moyang tu tak Ah. sempat masuk Islam. Oh, Ah. Datuk, Datuk Islam. Datuk saya orang Melayu Islam. Kiranya nenek saya tu, Uh-huh. nenek saya berkahwin dengan datuk saya tu lah dia jadi mualaf. Oh, okey, 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 okey. Boleh tak saya nak tahu awak ceritakan sedikit latar belakang agama, family awak dan juga awak? Family saya semuanya beragama Islam. Hmm. Fin- Uh, okey, so kiranya tak ada yang daripada Cina ataupun India, tak ada? tak ada. Uh, okey. Boleh saya tahu tak latar belakang ekonomi keluarga Cik Zaza? Latar belakang ekonomi saya, ayah saya dia bekerja sendiri. Kiranya dia membuat pelbagai kerja. Contohnya dulu dia merupakan seorang tukang paip dan sekarang Hmm. dia buat paip juga tapi dalam masa yang sama kadang tu dia buat Grab. Grab car. Kalau ibu saya Oh. pula dia dulu sebelum tu sebagai kerani tapi sekarang dia jadi suri rumah dan buat jualan kecil-kecilan macam buat makanan hantar dekat kedai macam franchisee dan franchise tu lah. Oh, so Ah, kiranya family Cik Zaza ni bekerja sendirilah dikatakan. Lebih kurang macam tu lah. Kerja sendiri. Oh, okay. Macam adik-beradik yang lain masih bersekolah. Ada lain masih bersekolah dan ada yang baru masuk degree. Oh, Cik Zaza pun still bersekolah, tak ada yang menjalankan bisnes atau sekarang kan Uh, menjalankan bisnes atas talian Setakat ataupun ni tak ada lagi tapi sebelum menyambung pelajaran saya ada yes. bekerja di beberapa tempat contohnya di kedai makan, di kedai butik anakku Oh, sebagai cashier dan promoter, saya promoter sebab nak cari pengalaman kan. Macam tu. oh. Sebenarnya Cik Zaza ni banyaklah pengalaman untuk bekerja sebelum memasuki untuk Ah, degree. Betul. E-degree kan? Ya degree. E-degree kan? Oh, okey. Boleh tak saya nak tahu adakah Cik Zaza ni masih berkahwin? Uh, Status perkahwinan Cik Zaza? Settle saya tidak Tak berkahwin berkahwin ataupun dan saya masih hmm. bujang. Untuk hal-hal berkahwin tu saya tak fikirkan lagi. Saya cuma fikirkan untuk capai saya punya impian. Oh, sebenarnya kalau Cik Cita-cita. Zaza dah capai impian, Cik Zaza akan mencari sendirilah. Sebenarnya InsyaAllah. Cik Zaza akan apa tu mencari sendiri ataupun ibu bapa yang akan tentukan untuk Cik Uh, Zaza. Kalau ikutkan saya tak berapa nak fikirkan lah pasal jodoh ke perkahwinan ke bagi saya Yes. kalau ada adalah. Cuma yang
yang saya fikirkan adalah ibu ayah saya tu macam risau lah dengan saya sebab saya kan sulung, kiranya dia orang risau kalau tak ada orang jaga saya ke, kalau dia orang tak ada siapa jaga ke. Tapi bagi saya boleh jaga diri saya sendiri macam tu. Okey, saya nak tanya Cik Zaza, apakah pandangan sekarang yang apabila perempuan yang terpaksa berkahwin mengikut ketentuan ibu bapa, adakah dia memberikan satu rahmat ataupun menjadi beban lah untuk wanita bagi sekarang Bagi saya apabila dia ditentukan? depends lah, depends kepada wanita tu. Ada jenis wanita yang tidak kisah untuk berkahwin dengan pilihan mak ayahnya kerana mereka merasakan Yes. mungkin jodoh kot, mungkin dah memang ketentuan, mungkin tak cuba tak tahu kan, tak try tak tahu. Tapi ada setengah wanita yang tidak suka untuk dipaksa-paksa. Diorang lebih suka untuk mencari cinta hati ataupun pasangan mereka dengan diri mereka sendiri, dengan cara mereka tersendiri. Macam tu. So bagi saya Oh, memaksa anak-anak untuk berkahwin dengan pilihan tu saya rasa tidak patutlah sebab anak-anak berhak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. so Ha, maknanya bagi Cik Zaza, pandangan Cik Zaza adalah anak-anak berhak untuk milih ha, pasangan hidup betul? dan bukan ditentukan oleh ibu bapa sendiri. Ya, betul. Oh, okey. Terima kasih di atas perkongsian Cik Zaza. Soalan yang seterusnya, uh, okey. Apakah peranan Cik Zaza, jantina dari segi maskulin ataupun juga feminin? Kalau bagi saya seimbang, 50-50. Saya tak lalu terlebih kepada feminin dan saya juga tidak terlalu lebih kepada maskulin. Saya sukakan aktiviti lasak seperti hiking, masuk hutang, snorkeling, semua tu. Um, saya suka bola macam Liverpool apa semua tu. Dan kalau dari segi perempuan juga, ciri perempuan saya suka juga memasak. Saya suka tengok fashion ke. Cuma saya tak terlalu terlebih kepada tu. Macam saya okey je kalau make up ke tak make up ke saya okey je. Macam kalau ikut trend tu saya tak ikut trend sangat. Saya just pakai ataupun pilih yang saya rasa saya suka dan saya rasa saya selesa dengan benda tu. Macam tu. Oh, so maknanya Ah. Cik Zaza lebih ke arah ke maskulin saya nampak. Betul Saya tak? rasa macam tu sebab kemungkinan sebab saya kan sulung jadi Yes. apa ni um, tanggungjawab sebagai seorang kakak dan abang tu pada saya dalam waktu yang sama. Kini saya lebih kepada abang kot macam maskulin kot sebab saya lebih suka protect saya punya adik-adik macam tu. Protect saya punya Oh, keluarga. okey okey. Kini So maknanya independent kot. tak apa tak apa. Sebenarnya Zaza ni lebih seimbang, Lebih 50-50, seimbang. maknanya ke arah feminin dan Sekarang juga ke arah maskulin. maskulin. Ya. Tapi saya boleh katakan Cik Zaza adalah lebih kepada maskulin kerana Cik Zaza kerana anak sulung, jadi Cik Zaza merasakan tanggungjawab itu adalah sangat berat Ya dan betul. juga Cik Zaza harus menjalankan dari segi kakak dan juga abang Betul. pada adik kan. Okey. Boleh tak saya nak tahu peranan sosial lah Cik Zaza semasa berada di UUM ataupun Uh, Sebelum saya, kalau di UUM, saya hanya sertai program-program macam program sukarelawan secara online lah tapi sebab COVID kan. Lepas tu program-program yang seperti anti dadah, semua tu. Program anti dadah bersama Kementerian Kesihatan tu kan. Yang anti dadah tu, lepas tu program-program yang dijalankan universiti seperti PEKAP, kelab kaunseling tu kan, yang ada mental healthy tu, semua program tu saya masuk lah untuk saya tambah ilmu, untuk saya memahami lebih lagi tentang aktiviti itu atau perkara itu sebab saya kan sebagai seorang kaunselor, saya ambil bidang kaunseling kan. So saya kena lebih lah yes. memahami perkara-perkara seperti itu. Dan Oh uh, sebenarnya yes yes ah yes. dan Teruskan. sebelum universiti saya merupakan bekas pelajar SCPN. Saya ada masuk ataupun menjadi AJK Kurhaniang dalam Persatuan Pra-Universiti, Persatuan Pelajar Pra-Universiti. So sebagai penolong ketua Kurhaniang ni, saya pernah handle atau buat satu aktiviti yang seperti apa ni tajuk dia cara kafang cara kafang jenazah. Cara kafang jenazah. Itulah salah satu aktiviti yang pernah saya handle. Ah, Oh.
adakah ada lagi ataupun peranan sosial yang pernah Cik Zaza masuk? Uh, Kalau ikutkan seperti sukarelawan, anti-dadah tu semua, dan saya pula masuk co-curriculum leadership sebab saya nak menjadi seorang pemimpin. Saya rasa macam bila saya perlukan kepimpinan ataupun panggil tips ataupun cara-cara untuk jadi seorang pemimpin yang lebih baik pada akan datang. Supaya saya dapat memimpin diri saya dan memimpin orang lain juga macam tu. Oh, okey. Terima kasih Cik Zaza. Okey, yang soalan yang terakhir, apakah peranan Cik Zaza dalam keluarga Cik Zaza? Peranan saya sangatlah banyak dan besar tanggungjawabnya sebagai seorang anak sulung kan. So sebagai anak sulung saya kena jaga adik-adik. Kalau ikutkan saya dah start jaga adik-adik pun sejak dari kecil, sejak dalam umur tahun 8 tahun 9 tahun macam tu, sebab sebelum ni kan saya pernah cakap yang ayah saya kerja sendiri. So ayah saya kadang-kadang pergi jauh buat kerja, mak saya pula kerja kerani, balik lambat. So kita orang adik-beradik semua duduk kat rumah arwah Tok Ki. So kiranya bila balik sekolah tu secara tak langsung saya yang jaga adik-adik, cara makanan dia, jaga pakaian minum dia, semua tu. Lepas saya tunggu mak saya balik ambil adik-adik saya. Kini sekarang pun mak saya kerja kan. So macam kalau sibuk sayalah yang tolong uruskan hal-hal rumah, basuh pinggan, jemur baju, semua tu. Tolong adik, ajar adik macam-macam macam tu. Sebab adik saya pun masih sekolah lagi kan. Oh, okey. So maknanya peranan Cik Zaza ni sebagai anak sulung adalah sangat banyak dan saya nampak Cik Zaza ni sangat prihatin dengan adik-beradik dengan family. Betul tak? Sangat Betul. apa tu ambil ambil take care lah, memang berat lah pasal family sebab kita tahu family kita kan sebagai tempat teduh kita juga. Kasih sayang pun nak bagi kat dia juga kan. Bagi saya, Okey. family adalah yang utama Yes. lah. Yes. Okey. Um, Soalan terakhir, boleh tak saya tanya apakah apa tu reaksi penerimaan Cik Zaza terhadap saya? Saya nak tahu. Reaksi penerimaan saya, bagi saya, ada seorang yang lemah lembut, kalau boleh Syazah cakapkan, lemah lembut macam soft spoken, macam baik berbeza lah dengan Syazah. Walaupun kita sama-sama anak sulung kan. Uh, Yes. Syazah rasa Hada lebih lemah lembut lah. Kalau ikutkan kalau Syazah jenis tegas ataupun Yes. garang. Tapi Hada Syazah dapat lihat daripada reaksi ataupun cara penyampaian Hada baik, ada lemah lembut, soft spoken dan memahami bagi Syazah. Okey, terima kasih. Saya rasa itu sahaja kot. Saya terima kasih. Dan terima kasihlah kepada Syaza kerana sudi menerima interview saya pada hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih.